Hey, what's up guys? Selamat datang ke bulan Ramadan. Hari ni kita nak buat menu sahur untuk esok. Esok dah sahur dah. Jom kita start. By the way, dapur baru. Okay, first kita gorengkan telur mata. Yang ni korang pakai minyak banyak sikit bagi telur tu crispy kat bawah tapi atas tu lembut lagi. And then kita prepare 1 biji bawang merah, 5 ulas bawang putih, 5 cili padi hijau, 5 cili padi merah. Yang ni nak pakai chopper boleh, nak potong nipis boleh, nak tumbuk pun boleh, tak ada masalah. Lepas tu kita tumis dengan 1 batang serai. Masukkan 1 sudu sos tiram, 1 sudu sos ikan, and then setengah sudu kicap manis. Kacau-kacau lagi. Barulah masukkan garam, gula dengan serbuk perasa. Lepas tu siap lah. Dia simple je sebab kita last minute pagi-pagi takut tak sempat buat macam ni je. Letakkanlah telur mata yang dah digoreng tadi. Telur mata jangan terbalik kan, biar yang lembut tu kat atas. Lepas tu korang letakkan tumisan tu kat atas lah. Lepas tu sedia untuk dihidang dengan nasi putih panas-panas. Yang ni kalau nak guna telur rebus pun boleh juga. Kupas je telur rebus tu, masukkan dalam tumisan tu. Lepas tu makan dengan kicap. Yang ni aku seriously cakap, sepinggan nasi pun tak cukup. Kalau korang bangun sahur macam mata kata ngantuk kan, makan tumisan cili padi ni confirm terbeliak mata. Okay, so boleh try untuk sahur nanti. I wish you selamat berpuasa. Sedap ya. So selamat berpuasa guys. Jangan lupa bangun sahur nanti. Okay, selamat. Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat 4 menu air buka puasa. Dia sangatlah senang, bahan dia pun tak banyak. Jom kita start. Okay, first kita akan buat my favourite, teh bunga longan. Cara dia senang je. Korang ambil ais, letak dalam mangkuk macam ni. Lepas tu korang beli air teh bunga chrysanthemum yang dalam tin tu. Kalau ada dalam kotak pun boleh, tak ada masalah. Tuang dalam tu and dia perahkan limau nipis sikit. Kalau malas perah, potong je macam ni. Lepas tu masukkan asam boy and then 1 tin buah longan. Kalau tak ada, pakai buah laici pun boleh juga. Kacau-kacau dengar bunyi dia tu, enaknya di telinga. Okay, lepas tu boleh hidang dalam mangkuk. Yang ni kalau minum sejuk kan, bermangkuk-mangkuk pun boleh minum seorang tak buka puasa. Sangatlah refreshing, sangatlah sedap, and dia balance rasa manis, masam dengan citrusy semua tu. Sedapnya. Okay, next lagu Anwar Zain, kita nak buat orange juice soda. Cara dia senang juga. Yang ni korang letakkan ais dalam jug, and then korang beli orange juice dalam kotak tu, dekat kedai mana-mana mat pun ada jual. Dan letak separuh jug. Lepas tu masukkan lagi separuh air aiskrim soda. Lepas tu masukkan lemon slices, nak bagi dia citrusy lagi, dan tambahkan daun pudina bagi dia lagi refreshing. Kacau-kacau tuang dalam gelas. Siaplah air berbuka untuk hari kedua. Apa lagi? Yang ketiga, kita nak buat yang creamy pula. Kita boleh buat air bandung lychee. Yang ni lagi senang, 3 bahan je dia pakai. First, korang blendkan 1 tin buah lychee. Air lychee tu masukkan sekali, and then dengan 1 tin susu cair. Okay, lepas tu blend sekali, korang akan dapat texture yang very creamy macam ni. And letak dalam jug yang ada ais. Lepas tu kita masukkan sirap rose ke atas. 3 bahan ni je, tak payah tambah gula ke apa, sebab dia dah manis. Lychee dengan susu cair tu dah balance dah. Lepas tu korang akan dapat air bandung yang pekat, yang orang kata ada foam dekat atas kan, very creamy. Tapi manis je tu, balance, tak manis sangat. Tuang lancawan minum sejuk-sejuk. Sedapnya. Okey, yang terakhir kita akan buat air coconut shake gula Melaka. Yang ni pun senang juga. Masukkan ais, beli je air kelapa kat luar. Aku rasa sebiji RM5 kot sekarang, kalau tak silap lah. Dan letakkan dalam jug dengan ais. Masukkan 3 sudu susu pekat manis, 3 sudu air gula Melaka dengan 5 scoop aiskrim vanila. Lepas tu blend sampai dia sebati. Dia akan dapat tekstur macam smoothie macam ni. Tak adalah pekat sangat, tak ada cair sangat. Dia tuang dalam jug. Lepas tu korang boleh letak isi kelapa lagi kat atas, scoop lagi aiskrim vanila kalau nak lagi creamy. Lepas tu kacau-kacau, boleh minum sejuk sedapnya. Lalu kat tekak. Sekarang dah pukul berapa? Sabar ya, sikit je lagi, belum waktu berbuka. Selamat berbuka. Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat ayam gepuk. Rasa dia sebiji makan dekat kedai, aku tak tipu. Jom kita start. Okay, cara dia senang je. Untuk bahagian ayam ni, korang cuma blend halia sebesar ibu jari, lengkuas sebesar ibu jari, 1 sudu biji ketumbar, 1 sudu serbuk kunyit, 1/2 sudu kecil garam, and then masukkan air sikit. Lepas tu blend, and then korang gaulkan dengan ayam. Lepas tu perap dalam setengah jam macam tu lah. Lepas tu masukkan semua bahan ni dalam periuk. Masukkan air sampai tenggelam. Letakkan 2 helai daun salam ataupun bay leaf, and then korang rebus. Bila dah masak tu bawa keluar. Yang garam tadi nampak macam banyak kan, jangan risau. Garam tu akan duduk dalam air tu lah. Okay, lepas tu ayam tu kita goreng tak payah lama sebab dia dah masak. Kita nak bagi dia garing je. Lepas tu siap. Untuk bahagian sambal pula, yang ni paling penting, paling sedap. Korang ambil gajus, tumbuk sampai dia hancur. Lepas tu masukkan minyak panas.
Itu je untuk bahagian gajus lah. Okey, lepas tu untuk bahagian yang belada tu pula, ambil cili padi merah banyak-banyak ni, letakkan 5 ulas bawang putih, tumbuk juga sampai hancur, and then masukkan juga minyak panas. Cuma ini kita tambah garam dengan sebut perasa sikit lah. Lepas tu gaul-gaul and siap. So sambal ni korang boleh combine. Kalau nak yang lebih pedas, lebihkan bahagian cili. Nak kurang pedas, lebihkan bahagian gajus. Okey, next kita nak buat kubis goreng. Yang ni sangatlah senang. Korang potong je kubis, masuklah minyak masak. Tu je, goreng je. Tak payah garam, tak payah tepung, tak payah apa. Goreng je. Tunggu sampai dia garing crispy macam ni, bawa keluar. Yang ni aku paling suka, favourite lah. Telan air. Okey, lepas tu kita goreng tempe dengan tahu goreng sama juga, dah masak bawa keluar, and itu sahaja. Lepas tu bolehlah letak dalam nasi putih, letak ayam goreng tadi, kubis goreng, tempe, tahu, timun. Lepas tu letakkan kita punya sambal tu ke atas ayam. Lepas sedapnya. Lepas tu letakkan juga dengan kicap manis. Gaul-gaul boleh makan pedas-pedas kan. Memang rasa dia sebiji macam makan dekat kedai. Korang kena try. Okey, selamat mencuba. Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat ikan cencaru sumbat sambal, goreng garing-garing, lepas tu makan dengan nasi putih campur dengan sayur masak lemak. Sedapnya. Jom kita start. Okay, first korang ambil ikan cencaru ni. Yang ni kita kelar daripada atas ni, bukan daripada bawah. So kelar daripada belakang sampai ke depan dia. Kalau nak senang, korang belah je sekali kepala tu supaya senang nak buka daripada atas, and korang boleh cuci. Okay, lepas tu kita blend 1 biji bawang merah, halia sebesar ibu jari, 5 ulas bawang putih, 1 sudu paste asam jawa, belacan sebanyak ni, and then 4 sudu cili bo, lepas tu 3 biji cili padi merah, and then masukkan 1 sudu kecil garam, 1 sudu kecil gula, setengah sudu kecil ajinomoto. Masukkan air sikit, lepas tu blend lah, blend, lepas tu letaklah mangkuk, and then korang tambahkan 2 biji lagi bawang merah yang dicincang. Kalau nak senang aku pakai chopper je, yang ni cocok, campur, siaplah kita punya inti tu. Lepas tu korang ambil ikan yang dah dicuci tadi, taburkan garam sikit kat dalam dia, and then masukkan kita punya inti sambal tu, kasihkan penuh, and then baru korang tutup ikan tu cantik. So portion ni boleh dapat dalam 3 ekor saiz sederhana besar macam tu lah. Lepas tu boleh goreng minyak tu, make sure minyak panas, goreng, and then ikan yang akan ambil masa sikit lah dia nak masak sebab kulit dia tebal. Korang akan dapat nampak tak inti juicy kat tengah tu dengan ikan yang garing ni. Boleh flip, kadang-kadang dia akan keluar dia punya kerak bawang tu kan, yang tu korang boleh angkat sebelum dia hangus. Yang tu makan dengan nasi pun sedap juga. Lepas tu ikan kita pun dah siap, bolehlah makan dengan nasi panas. Tapi sebelum tu kita nak buat sayur masak lemak. Yang ni pun senang. Korang ambil 1 liter air, tambahkan 3 ulas bawang putih, 1 biji bawang merah, segenggam kecil ikan bilis, dan masukkan 2 kotak kecil santan. Lepas tu masukkanlah sayur. Yang ni aku guna kubis je. Lepas tu masukkanlah lada merah yang besar tu dengan cili padi merah dalam 2 biji. And ni korang letaklah garam, gula, sebut perasa semua tu, seasoning dia, and siap. Lepas tu bolehlah hidang. So ambil nasi putih panas-panas bila nak buka puasa, letakkan ulam sikit kalau nak, ambil ikan yang baru goreng juicy moist garing tu, and then kita letakkan kuah sayur masak lemak kat atas, and sedia untuk dihidang. Yang ni kalau makan dengan ikan rasa sambal kat dalam dengan juicy-nya, sedapnya. Selamat mencuba. Aku saja bagi korang dengar sound dia lagi sekali. Selamat berbuka.
manis buah. Korang dapat combination masam daripada kiwi, ada manis temikai, ada rasa buah mango, ada lychee. Everything yang sejuk ni lalu kat tekak. Ya Allah, sedap ni. Boleh try dekat rumah. Okay, selamat berbuka. Bismillah. Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat daging harimau menangis cica dengan sos Thai hijau. Cara dia senang je. Korang tumbuk 3 ulas bawang putih, 8 biji cili padi hijau, and dia tambahkan gula dalam 3 sudu, 1 sudu sos ikan, perahkan 2 biji limau nipis dan dia masukkan daun ketumbar dalam segenggam kecil macam tu. Kacau-kacau, siaplah kita punya sos. Okey, untuk daging senang je. Korang hiriskan daging tu nipis-nipis, jangan tebal sangat, nipis-nipis je. Lepas tu kita buat dia punya perapan. Korang gaulkan daging tu dengan 2 sudu sos tiram, 1 sudu sos ikan, dan tambahkan 1 sudu brown sugar dengan black pepper. Kacau. Siaplah kita punya daging ni, bolehlah digoreng. So korang letak atas kuali yang panas, boleh dengar dia punya bunyi sizzling tu. Yang ni depends. Kalau korang nak medium well ke apa, boleh keluarkan awal sikit. Kalau nak bagi garing, boleh biarkan dia lama sikit kat dalam kuali. So siaplah kita punya daging ni. Macam tu je lah. Bolehlah plating dekat atas pinggan. Biasa orang buat yang sos daging harimau menangis tu yang ada tumbuk beras semua kan. Yang ni aku buat simple je, pakai sos Thai hijau ni je. Lagi senang nak buat lah. Lepas tu korang boleh makan panas-panas. Nak makan macam tu boleh, nak makan dengan nasi putih pun boleh juga. Dia kalau makan time buka puasa kan, kecuali liu naik selera sebab rasa dia strong and sedap. Sedap memang. Daging cukup rasa, cicah dengan sos Thai hijau ni yang masam-masam pedas. Lepas tu campur dengan manis-manis kat daging ni. Korang kena try. Selamat berbuka. Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat soya ais campur untuk buka puasa. Yang ni kalau makan sejuk-sejuk kan, dia macam sedapnya. Jom kita start. Okay, first korang cari bekas yang mak korang simpan kat dapur tu. Lepas tu isikan dengan susu soya, and dia tutup. Lepas tu bekukan dalam 3 hingga 4 jam. Jangan lama sangat, nanti dia jadi air batu. Yang ni kita nak dalam lebih kurang 80% beku macam tu je. Lepas tu kita blend. Dia nampak cair awal-awal, tapi sabar, dia akan keluar ais blended macam ni. So hari ni kita guna soya yang paling famous di bulan puasa, iaitu susu soya yus. Susu soya yus ni dia sedap, tapi dia tak manis sangat. So perfect untuk buka puasa. Yang ni kalau nak minum kan, nak minum macam tu boleh. Nak guna untuk dessert pun boleh juga. So yang ni aku potongkan cincau, letak kat atas, letakkan buah lychee, lepas tu letakkan nata de coco. Nak lagi creamy, kita tambahkan susu cair kat atas. Lepas tu bolehlah makan. Rasa soya tu balance dengan lychee semua. Sedap. Tapi kalau nak sedap juga, boleh try method yang ni, letakkan buah mangga. Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat ayam goreng pula style mamak. Cara dia senang je. Ambil 6 ketul ayam saiz besar, campurkan dengan 5 ulas bawang putih, halia sebesar ibu jari yang ditumbuk semua ni, 1 sudu kecil ketumbar, 1 sudu kecil jintan putih, 1 sudu kecil jintan manis, 2 sudu kecil serbuk kari daging, 1 sudu kecil serbuk cili, setengah sudu kecil serbuk kunyit, 1 sudu kecil garam, 1/1/3 cawan tepung beras. Kacau. And then masukkan 1 cawan air dengan 1 biji telur. Aku ingat semua. Okay, lepas tu kita masukkan juga 1 sudu kecil pewarna merah. Tapi yang ni pewarna dia strong, so aku pakai glove lah. Okay, lepas tu korang kacau gaul-gaul. Lepas tu korang boleh perap dalam 20 minit. Kalau nak lagi sedap, perap lama sikit. Lepas tu boleh goreng dalam minyak panas. Tapi jangan panas-panas sangat. Just medium je. Lepas tu korang akan dapat tekstur and also warna yang cantik sangat macam ni. Tapi teruskan menggoreng sampai dia masak kat dalam. Bila nak angkat tu, baru kita campurkan 2-3 tangkai daun kari. Masa ni kan aku punya dapur semerbak bau daun kari. Best gila bau dia. Okay, lepas tu boleh bawa keluar. Ya Allah, terbalik. Lepas tu letak balik kat atas tu, susun elok-elok. And bolehlah makan panas-panas. Yang ni nak buat makan nasi putih boleh. Tapi kita tengok dulu juicy tak kat dalam. Kat luar dia crispy, kat dalam dia kita potong dulu. 3, 2, 1. Very juicy. Okay, so nak makan dengan nasi boleh. Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat colek seafood, colek tepung goreng-goreng untuk moreh ni. Cara dia ambil 1 cawan sos cili Thai, 3 biji cili padi merah, 2 ulas bawang putih, setengah cawan air, 2 sudu kicap manis, kacau-kacau, and then 2 sudu gula Melaka. Lepas tu korang tambahkan garam dengan serbuk perasa sikit, and then letakkan 1 sudu sos ikan. Lepas tu ambil 1 sudu tepung jagung, kacau dengan air sikit. Lepas tu tuang. Yang ni untuk bagi dia pekat. Lepas tu perahkan separuh
separuh biji 5 nipis. Masa siap lah. Yang tu korang padamkan api, bagi dia cool down betul-betul sejuk dulu, baru boleh makan lah. Okay, next kita ambil seafood. Yang ni aku pakai seafood dalam paket je, senang. Yang cucuk-cucuk tu, so ada fish ball, ada fish cake. Nak pakai hot dog pun boleh, nak pakai crab fingers, korang beli je semua jenis yang ada kat supermarket tu, campur je macam ni. And then untuk tepung dia, kita guna 1 cawan tepung bestari, 1 cawan tepung beras ataupun tepung jagung lah kalau tak ada lah. Okay, lepas tu campurkan dengan 1 cawan air, kacau-kacau. Kalau pekat, tambahkan lagi 3 sudu air. Okay, lepas tu korang ready, bolehlah celup dalam adunan tepung tu. Tapi untuk goreng ni, aku gorengkan keropok ikan dululah, kalau korang ada kat rumah. Kalau tak ada, tak apa, boleh skip yang ni. Okay, lepas tu kita goreng kita punya seafood tadi tu, make sure minyak betul-betul panas. Goreng dia tak lama pun goreng sebenarnya, dia akan garing kejap je, and then boleh bawa keluar. So ini korang boleh pilih nak potong 2 boleh, nak makan sekutu-sekutu terus macam tu pun boleh juga. Lepas tu kita plating kat dalam pinggan. Kalau nak ada vibe macam kat kedai sikit, aku letaklah daun salad kat atas tu. Lepas tu kita hancurkan keropok tadi. Yang ni aku tak tahulah aku geram dengan siapa, tapi macam hancur sangat aku punya keropok ni. Lepas tu tuang kita punya kuah colek tu kat atas. Tu sajalah, sedia untuk dihidang. Dia macam ada vibe-vibe tepi pantai, tapi makan dekat rumah, time moreh dengan family. Yang korang ambil lidi tu kan, cucuk-cucuk sepinggan ni kejap je, memang layan sangat kalau makan. Oh, sedap. Jadi dia ada vibe macam duduk tepi pantai BZB, makan colek, ada seafood, ada kuah colek, ada kepok, gaul-gaul, sedap ni. Jadi nanti boleh terat makan malam ni buat dengan family, okay? Selamat mencuba.